Jangan pernah sahut kalau kau dengar orang menangis dalam tandas masjid selepas sholat Isya. Ketahuilah, dia bukan mau meminta tolong. Dia cuma mau mencari kawan baru. Aku sudah berpuluh tahun menjadi siak di masjid tua ini. Tugasku mudah, membersihkan kawasan dan mengunci pintu. Namun, ada satu sudut yang paling aku takuti apabila malam melabuhkan tirainya. Horor. Tandas jemaah lelaki terletak jauh di hujung lorong, terpisah dari dewan sholat utama. Bangunannya usang, dindingnya sentiasa lembab dan dipenuhi lumut halus. Setiap kali aku terpaksa membersihkan kawasan itu selepas semua orang pulang, bulu romaku pasti meremang. Ada bau hapak yang pelik, seolah-olah bau tanah kubur yang baru digali bercampur dengan bau air bertakung yang meloyakan tekak. Semuanya bermula pada satu malam Jumat, ketika hujan turun dengan lebat. Sedang aku mengemop lantai kotor ini. Sayup-sayup aku terdengar bunyi esakan. Bunyi itu datang dari bilik tandas yang paling hujung. Pada mulanya, aku sangka ada jemaah yang sakit perut atau terkunci dari dalam. Tetapi esakan itu meleret panjang, bergetar dengan nada yang sangat memilukan, seolah-olah menanggung asap yang tidak terperi. Serta-merta aku teringat pesanan arwah Imam Daud sebelum dia meninggal dunia. Katanya, jika ada suara aneh yang memanggil atau menangis dari arah belakang masjid, buat-buat buta dan peka. Jangan sesekali ditegur. Jangan sesekali ditanya. Aku menelan air liur yang terasa berpasir. Membiarkan sahaja tangisan itu bergema memecah kesunyian malam. Lalu aku bergegas mengunci pintu utama, tanpa menoleh lagi ke belakang. Hari demi hari berlalu, bunyi tangisan itu sudah menjadi lumrah bagi telingaku. Namun, ada sesuatu yang mula berubah. Esakan yang dahulunya sayu dan memilukan, kini mula bertukar menjadi rintihan yang sangat ganjil. Ia bukan lagi sekadar tangisan kosong. Dalam sedu-sedan itu, suara serak basah tersebut mula berbisik. Bisikan halus yang pada mulanya tidak jelas, tetapi lama-kelamaan menjadi bait-bait perkataan yang meremangkan seluruh susuk tubuhku. Entiti itu mula menyebut nama-nama jemaah masjid. Bukan sekadar nama. Ia merintih memanggil mereka satu persatu dengan nada yang bergetar penuh kebencian. Apa yang lebih mengganggu pikiranku? Nama-nama yang diseru bukanlah calang-calang orang. Mereka adalah ahli jawatan kuasa, jemaah saf hadapan,
dan orang-orang alim yang dihormati di kampung ini. Mengapa makhluk ini menyeru mereka dari dalam kegelapan tandas yang kotor ini? Malam itu, aku terdengar ia menyebut nama Tuan Haji Rahim. Tuan Haji Rahim adalah seorang hartawan yang sentiasa menderma. Tetapi, suara dari tandas itu merintih, diselangi ketawa halus yang menusuk tulang. Makhluk itu membisikkan sesuatu tentang tanah pusaka dan hak anak yatim yang telah dirampas secara diam-diam. Perkara gelap yang tiada siapapun di kampung ini tahu. Bulu kudukku berdiri tegak. Makhluk ini bukan menangis. Ia sedang mengorek dosa silam manusia. Beberapa hari selepas kejadian itu, Tuan Haji Rahim tiba-tiba jatuh sakit keras dan tidak pernah lagi kelihatan di masjid. Kabar angin mengatakan dia sering meracau pada waktu malam, menjerit-jerit meminta ampun kepada bayang-bayang di penjuru biliknya. Aku tahu kebenarannya. Aku tahu apa yang telah membisikkan ketakutan ke dalam jiwanya. Perasaan tidak selesai ini semakin menghimpit dadaku. Jika orang berharta seperti dia boleh tumpas, siapa pula mangsa seterusnya? Tidak lama kemudian, tangisan itu kembali bergema. Kali ini, ia menyeru nama Cikgu Azman, seorang guru agama yang tampak sangat warak. Suara dari bilik hujung itu merintih pedih, bercerita tentang dosa yang disembunyikan di sebuah asrama berpuluh tahun yang lalu. Dosa jijik yang ditutup rapi di sebalik jubah dan serban. Aku menutup telingaku dengan kedua-dua belah tangan, tidak mau mendengar lebih lanjut. Rahasia-rahasia ini terlalu berat dan kotor untuk akal warasku terima. Paranoia mula menguasai diriku sepenuhnya. Setiap kali aku memandang wajah jemaah-jemaah di masjid, aku tidak lagi melihat kesucian iman mereka. Aku mula membayangkan dosa busuk apa yang sedang mereka sembunyikan dari pandangan manusia. Dan yang paling menakutkan dalam hidupku, adakah makhluk itu mengetahui dosa silamku sendiri? Adakah suatu hari nanti, ketika aku berseorangan, suara serak itu akan merintih dan menyeru namaku pula? Ketakutanku akhirnya menjadi kenyataan pada satu malam Selasa. Terdapat kebocoran paip yang teruk di tandas laknat tersebut. Air melimpah membasahi lantai, dan aku terpaksa masuk ke dalam untuk menutup injap utama selepas semua jemaah pulang. Suasana malam itu sangat sunyi. Hanya kedengaran bunyi titisan air bergema memantul ke dinding. Aku melangkah dengan berhati-hati, memegang lampu suluh yang cahayanya semakin malap. Jantungku berdegup kencang, seperti mau pecah. Ketika aku sedang menunduk, coba memutar injap air yang keras, tiba-tiba kesunyian itu dipecahkan oleh bunyi esakan. Ia datang dari bilik hujung yang sama, sangat dekat dengan telingaku, sangat jelas. Seluruh sendi tubuhku kaku, tanganku terhenti. Esakan itu perlahan-lahan bertukar menjadi rintihan, dan kemudian ia berbisik. Bisikan itu memecah kegelapan, menyebut namaku, Hasan. Ia memanggil namaku berulang-ulang kali, dengan nada yang penuh ejekan yang merobek jiwa.
Suara itu mula merintih tentang masa mudaku yang hina, tentang kesilapan paling besar yang aku lakukan sebelum aku melarikan diri dan memilih untuk menghambakan diri di masjid ini. Ia menyebut setiap butiran jijik, setiap kebohongan, setiap pengkhianatan yang aku simpan kemas dalam kotak memori yang paling dalam. Dadaku sesak, nafasku seakan tercekik di kerongkong. Bagaimana ia tahu? Makhluk ini sedang menyiksa mentalku, menguliti jiwaku hidup-hidup dari balik pintu kayu yang rebut itu. Aku tidak dapat bertahan lagi. Tangisan bilik hujung itu secara tiba-tiba bertukar menjadi hilayang tawa yang nyaring menembus ke gendang telinga, bergema memantul ke dinding-dinding basah. Aku melepaskan segala peralatan, berpusing dan berlari sekuat hati keluar dari lorong laknat tersebut. Aku tidak menoleh ke belakang walau sedetik pun. Di dalam kepalaku, suara tawa itu terus terngiang-ngiang, bercampur dengan derap langkah kaki basah yang seolah-olah mengekoriku rapat sehingga ke pintu pagar. Semenjak malam ngeri itu, aku tidak pernah lagi berani menjejakkan kaki ke lorong tandas tersebut selepas waktu Isya. Biarlah pipe terus bocor, biarlah lantai berlumut kotor. Aku rela dimarahi dan dicaci oleh Imam Baharu daripada mengaruhkan kewarasanku. Kepada kamu yang mendengar ceritaku ini, ingatlah pesananku. Jika kau bersendirian di masjid pada waktu malam dan mendengar suara tanggisan dari dalam tandas, pekakan telinga dan teruskan melangkah pantas. Jangan sesekali kau sahut, karena bila kau menyahut, kau telah menjemputnya untuk membongkar keaiban dan dosamu pula.